Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Feb. Baik, hari ini kita akan belajar peribahasa. Tetapi, sambil kita belajar peribahasa pada hari ini, kita akan bermain Among Us. Okey, jom. Hai, selamat datang. Okey, kita akan bermain Among Us pada hari ini. Sambil itu kita akan belajar peribahasa. Okey, saya rasa semua tahu apakah itu peribahasa. Okey, mari kita sama-sama saksikan. Okey, nampaknya kita sudah boleh mulakan permainan. Okey, mari. Okey, semuanya ada 5 orang. Peribahasa terdiri daripada beberapa jenis. Okey, hari ini kita nak belajar 3 jenis saja dahulu. Okey, salah satunya ialah simpulan bahasa. Mari kita lihat apakah maksud simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada 2 perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada makna yang asal. Okey, maksudnya di sini dia memberi satu makna yang baharu apabila 2 perkataan atau lebih ini bergabung. Okay, mungkin asalnya perkataan asal yang pertama tu lain maksudnya, yang kedua tu pun lain maksudnya. Jadi apabila mereka bergabung, dia membentuk kepada satu maksud yang baru. Itulah simpulan bahasa. Okay, mari kita buat sedikit latihan. Okey, mari kita lihat. Okay, jika ada satu soalan, soalannya ialah senaraikan satu simpulan bahasa yang menggunakan perkataan ayam. Okey, jadi simpulan bahasa tersebut masih ada ayam. Okey, kita lihat apakah jawapan yang pertama. Okey, Faiz jawab cakar ayam. Ada 2 perkataan itu, cakar ayam. Okey, itu jawapan dia. Jawapan oleh Noi, kaki ayam. Betul atau tidak? Okey, mari kita saksikan dahulu. Jawapan yang ketiga ialah okey, mari kita lihat. Ayam mas. Okey. Adakah jawapan ini betul? Okey, sekejap lagi kita akan bincang jawapan yang diberikan. Okey, jawapan yang keempat pula ialah ayam lambatan. Okey, ini adalah jawapan yang diberikan oleh keempat-empat pemain. Okey, sebelum itu mari kita lihat dahulu apakah maksud jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh mereka. Okey. Jawapan yang pertama ialah cakar ayam. Maksud cakar ayam ialah tulisan yang buruk. Okey. Jadi janganlah kita buat tulisan yang buruk ya bila membuat kerja sekolah. Baik, jawapan yang kedua ialah kaki ayam. Kaki ayam bermaksud tidak memakai kasut ataupun alas kaki. Okey. Itu adalah maksud yang kedua. Yang ketiga, maksudnya ialah ayam mas. Ayam mas ni tidak mempunyai sebarang makna dalam simpulan bahasa. Manakala untuk jawapan yang keempat pula ialah ayam tambatan, iaitu maksudnya ialah orang yang menjadi harapan. Okey, dalam satu pasukan mungkin dia adalah ayam tambatan, maksudnya dia adalah orang yang menjadi harapan dalam pasukan tersebut. Okey, baik. Antara keempat-empat tadi, yang mana satukah yang tidak tepat jawapannya? Okey, jawapannya mari kita vote sama-sama. Siapakah yang telah menjawab dengan jawapan yang tidak tepat? Okey. Okey, 1, 2, 3 dan 4, 5. Okey. Okey, betul. Jawapan yang diberikan oleh Fahmi ialah jawapan yang salah. Okey. Selamat tinggal Fahmi. Baik, kita telah selesai mempelajari salah satu peribahasa iaitu simpulan bahasa tadi. Baik, sekarang kita nak pergi ke jenis peribahasa yang kedua iaitu perumpamaan. Pernahkah adik-adik dengar apakah itu perumpamaan? Okey. Mari kita lihat dahulu apakah maksud perumpamaan. Okay, mari kita lihat. Baik, apakah maksud perumpamaan? Okay, mari kita lihat. Perumpamaan. Perumpamaan ialah sejenis peribahasa
yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Okey. Perumpamaan menggunakan perkataan bagai, laksana, seperti dan ibarat. Okey, jadi permulaan ayat yang ataupun perumpamaan biasanya dimulakan dengan seperti, bagai. Okey. Cikgu tahu semua mungkin pernah menggunakan ataupun pernah melihat perumpamaan dalam kehidupan masing-masing. Okey. Mari kita lihat sedikit latihan berkaitan dengan perumpamaan. Okey, mari. Okay, sebelum tu kita buat sedikit task. Okey. Lagi sikit. Okey. Okey, mari kita buat sedikit latihan. Okey, di sini ada 4 perumpamaan. Okey. Kita harus cantumkannya menjadi satu perumpamaan yang lengkap. Perumpamaan yang pertama ialah bagai aur dengan tebing, iaitu yang bermaksud saling tolong menolong. Baik. Perumpamaan yang kedua pula ialah bagai isi dengan kuku, iaitu bermaksud persahabatan yang sangat erat. Baik, mari kita lihat perumpamaan yang ketiga. Okey, perumpamaan yang ketiga ialah bagai tikus membaiki labu. Okey, maksudnya ialah merosakkan lagi barang yang dibaiki. Ini orang yang tak boleh baiki barang, nanti makin bertambah rosak. Yang keempat ialah seperti langit dengan bumi. Langit dengan bumi ini bermaksud perbezaan yang amat ketara antara satu sama lain. Okey, itu ialah contoh-contoh perumpamaan. Okey, kita dah belajar sedikit contoh berkaitan dengan perumpamaan. Jadi kita hendak pergi pula peribahasa yang ketiga, iaitu bidalan. Pernahkah murid-murid mendengar perkataan bidalan dalam kehidupan? Okey, mari kita dengar ataupun mari kita lihat apakah maksud bidalan ini sebenarnya. Baik, mari kita lihat apakah maksud bidalan. Okey. Bidalan. Bidalan bermaksud pepatah atau peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Okey. Bidalan ini digunakan oleh orang-orang dahulu untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Baiklah, mari kita lihat satu contoh soalan berkaitan dengan bidalan. Okey, mari kita lihat. Okey, lengkapkan bidalan ini. Okay, apakah contoh bidalan tersebut? Telajak perahu boleh diundur. Telajak, okey, tempat kosong. Okey, buruk padanya. Okey. Okey, siapa boleh jawab apakah perkataannya sesuai untuk diletakkan di tempat kosong? Okey, mari kita lihat jawapan dari pemain yang lain. Okey, hanya imposter saja yang tahu apakah jawapan yang betul bagi soalan ini. Baik, mari kita lihat apakah jawapan yang diberikan oleh para pemain. Okey, yang pertama ialah jalan. Telajak perahu boleh diundur, telajak jalan buruk padanya. Ada betul atau tidak jawapan ini? Kita akan saksikan sebentar lagi. Okey, kita lihat pula jawapan yang diberikan oleh pemain yang kedua, iaitu Falisha. Falisha menjawab tekan minyak. Telajak perahu boleh diundur, telajak tekan minyak buruk padanya. Okey, bahaya juga tu tekan minyak. Okey, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Ini jawapan yang diberikan oleh Baik. Jadi, yang mana satukah jawapan yang tepat? Okey, jawapan yang tepat adalah jawapan yang diberikan oleh siapa? Okey, oleh Faik. Okey, dapat. Maka dia adalah imposter dalam kapal ini. Okey. Selamat tinggal. Okey, Faik was the imposter. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan. Baik, sekian. Terima kasih. Bye.